Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, Kerajaan Sarawak menyerahkan kepada Budi Bicara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kerjasama dua hala negeri ini dengan negara-negara jiran yang lain. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak telah menjalin kerjasama dengan negara-negara seperti Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia dalam pelbagai perkara yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Memberi contoh lawatan ke Brunei baru-baru ini, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata, Sarawak sememangnya telah menjalin hubungan khas dengan negara itu dan beberapa perkara telah diputuskan antara Brunei dan Malaysia seperti dalam sektor penerbangan. Itu terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Memang kita ada mempunyai satu perhubungan yang khas antara kita dengan Brunei. Dan kita tahu apa yang kita dapat persetujuan daripada negara Brunei dan juga Malaysia. Kerana beberapa perkara hendaklah diputuskan bersama di antara Brunei dengan Malaysia, umpamanya fee freedom untuk syarikat penerbangan. Ia mesti dipersetujui oleh negara Malaysia juga dengan Brunei. Ini kalau perkara-perkara mengenai negeri kita dapat selesaikan. Sama ada lawatan beliau ke tempat lain, dia akan membawa kita bersama terpulang pada Perdana Menteri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengadakan kunjungan Tahun Baru Cina di kediaman Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin di Miri pada Khamis. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, Sarawak juga bekerjasama dengan Indonesia selepas Presidennya Joko Widodo bercadang untuk membangunkan empangan hidro di Kalimantan Timur menerusi kerjasama dengan Sarawak Energy Berhad. Selain itu, katanya Sarawak juga bekerjasama dengan Singapura dalam beberapa perkara, khususnya dalam perdagangan karbon. Kita ada 3 negara yang mempunyai kepentingan perhubungan bilateral. Satunya Indonesia. Ketika Perdana Menteri melawat Indonesia di Jakarta, Presiden Jokowi telah menimbulkan mengenai dengan kerjasama kita untuk membangun hidro di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur bersama dengan SESCO. Sebab itulah Perdana Menteri berkendakkan input daripada kita. Dan di Brunei memang saya berada di Brunei. Dan satu lagi negara jiran kita ialah Singapura. Kita ada beberapa perkara yang harus dibincang di antara Singapura dengan kita dan juga negara Malaysia lah, Malaysia Singapura. Umpamanya dalam bidang carbon credit. Hadir sama isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan yang lain. Sejurus itu, Premier Sarawak dan rombongan meneruskan kunjungan ke rumah pengasas kumpulan syarikat Shenyang Tan Sri Lee Cheong Ho disusuli ke rumah pengasas kumpulan Samling Tan Sri Dato' Yau Tek Seng. Pada sebelah petang, Premier Sarawak mengunjungi rumah terbuka Adun Pujut Adam Yi Siu Sang dan Ahli Perniagaan Terkemuka Chung Tai Yu. Laporan seterusnya, sektor agri-komoditi mencatatkan jumlah nilai dagangan sebanyak RM268.1 bilion, manakala imbangan dagangan adalah sebanyak RM146.5 bilion pada tahun 2022. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pendapatan ekspor produk agri-komoditi pula sebanyak RM207.3 bilion atau 13.4% daripada keseluruhan pendapatan ekspor negara. Jelasnya, meskipun terdapat penurunan sebanyak 1.1% berbanding tahun sebelumnya, ia masih meletakkan keyakinan tinggi bahawa prestasi perdagangan ini akan kekal positif bagi tahun 2023. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Amanat Tahun Baru di Dewan Serbaguna KPK di Putrajaya pada Khamis. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri memberitahu pada tahun 2022, sektor agri-komoditi adalah antara sektor terawal yang dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya bagi memacu semula pertumbuhan ekonomi negara.
Tambah beliau, kementeriannya juga diarah untuk menyediakan petunjuk prestasi utama KPI dalam tempoh 100 hari. Paparan berikutnya, Barisan Kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS terus membela hak-hak rakyat seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, GPS telah berjaya mendapatkan semula beberapa tuntutan yang memberi manfaat kepada Sarawak dan rakyatnya. GPS has made some achievements, especially on MA63 agreement. Among them, amending Article 1(2) of Federal Constitution to reinstate equal status to Sarawak, Sabah and Peninsular Malaysia as parties to the formation of Malaysia. Number 2, oil and gas rights leading to CSA and full control for offshore oil and gas. Number 3, recognition of Sarawak rights to charge sales tax as accorded by the court. And then gas distribution rights to Sarawak, deep sea fishing licensing points and many others. Beliau berkata demikian semasa mewakili Premier Sarawak dalam Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina di Sibu pada Rabu. Turut hadir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhid Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patigi Ragat Krudi Taib, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai, Timbalan Speaker Dewan Rakyat merangkap Ahli Parlimen Lanang Alice Lau Kiong Yeng, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Michael Tiang Ming Ti, Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chai Yu, Senator Robert Lau Hui Yu, Adun Bukit Asik Chiang Jin Ek, Presiden Gabungan Persatuan Cina Bahagian Sibu Lau Ing Siong serta tetamu kehormat yang lain. Dalam program sama, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM50,000 kepada Jawatankuasa Induk Gabungan Persatuan Cina Bahagian Sibu dan masing-masing RM10,000 kepada unit pemuda dan wanita. Manakala di Miri, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukanisman Awang Sauni melakukan tinjauan ke program pemberian suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 di lapangan terbang Miri pada Rabu. Beliau memaklumkan program itu adalah secara walk-in untuk warga kerja lapangan terbang Miri serta orang awam. Dalam hantaran akaun Facebook milik beliau pada Rabu, Ahli Parlimen Sibuti itu memberitahu beliau telah mendapatkan penerangan daripada warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai pembukaan kaunter vaksinasi itu. Lawatan beliau turut disertai oleh Residen Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Dalam perkembangan lain, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama menerima geran khas daripada Kerajaan Sarawak sebanyak RM770,880. Peruntukan khas daripada Pejabat Premier Sarawak ini bertujuan membolehkan pembelian bas sekolah untuk kegunaan sekolah itu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat telah menyempurnakan penyerahan simbolik bagi geran tersebut di Miri pada Rabu. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir menyerahkan cek kepada Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Agama, Marini Juraibi, sambil disaksikan oleh Pengetua SMK Agama Ustaz Fauzi. Manakala di Saribas, pembinaan jambatan Batang Saribas di Jalan Pesisir Pantai yang menghubungkan Pusar Beladin kini sudah mencapai tahap 60.93% siap. Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kepli berkata, kemajuan mengenai jambatan itu telah dimaklumkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR dalam satu mesyuarat bersama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas pada 9 Januari lepas. Katanya dalam satu hantaran Facebook yang dimuat naik pada Rabu, ia dijangka siap sepenuhnya pada 15 Ogos 2024. Ujar beliau, jambatan itu mula dibina pada 3 Jun 2019 dan pelaksanaannya mengalami penangguhan susulan pandemik COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.